اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمim bil khair. Berbahagia Tuan Imam Jawatan Kuasa Surau, berbahagia imam jemputan kita Saudara Aiman, hadirin muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamanya dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah izin, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ni, malam yang ke-11 Ramadan, dapat sama-sama kita berada dalam ruang dan peluang ini. Moga-moga dengan amalan yang telah pun kita buat sepanjang Ramadan yang berlalu dan amalan yang akan datang akan dikira dan dicatatkan sebagai satu ganjaran pahala yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, malam ni malam yang ke-11 Ramadan. Malam ni saya nak sebutkan pada kita berkaitan dengan Ramadan yang telah pun kita lalui ini dan yang akan kita lalui ini. Apa sebenarnya matlamat kita ni? Tiap-tiap malam saya tengok jadual tuan-tuan ni penuh dengan kuliah dan tazkirah Ramadan. Malam ni saya nak tanya tuan-tuan hatmai ni, sepanjang kita duduk dah 10 malam, kita tarawih, kita puasa siang hari, dan akan kita lalui berbaki lebih kurang 20 hari ni, had kita lalui Ramadan tiap-tiap tahun termasuk tahun ni, apa sebenarnya Ramadan yang tuan-tuan faham? Dia kata lah, Ramadan ni ustaz puasa lah. Betul. Tapi apa matlamat dia? Sebenarnya Ramadan yang kita lalui ni, apa sebenar matlamat kita ni? Tuan-tuan, bila orang tanya ni puasa ni pasal apa? Yang Ramadan kita duk cari tiap-tiap malam tazkirah, ustaz duk mai cerita tentang Ramadan. Apa sebenarnya Ramadan ni? Matlamat dia apa?
visi dan misi yang kita nak capai lepas Ramadan ni apa? Ke takat dia berlalu macam tu aja? Berlalu macam tu aja. Tiap-tiap tahun Ramadan mai, dia balik pun lagu tu, kita mai pun lagu tu, dia jadi macam biasa. Ke lagu mana Ramadan hak kita nak lalui ni? 10 hari dah tuan-tuan. Kita nak biar kita buat satu senarai semak. Checklist. Kita cerita panjang lebar pasal Ramadan pun, tapi kalau matlamat kita tak jelas, apa yang kita nak capai dan gapai dalam Ramadan, tak ada manfaat. Dia hanya dapat ju' wal atash. Lapar, dahaga. Malam ni, tuan-tuan, kita nak tetapkan. Hak dah berlalu dah. Hak nak mai 19 hari ni, kita nak biar kita puasa dan lalui Ramadan ni, dia bukan kaleng-kaleng. Nah, ni bukan bisya-bisya. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dia punya matlamat dia. Apa sebenarnya matlamat Ramadan ni? Tuan-tuan, siapa boleh jawab? RM2. Taubat tak berani tuan-tuan. Apa dia matlamat Ramadan ni? Matlamat Ramadan, kita nak dapat takwa. Hak yang kita duk pulun mai tarawih, hak kita mai duk baca Quran, satgi kita nak tadarus, panggil imam tahfiz, baca bagi sedap-sedap, kita mai tarawih tiap-tiap malam, kita buka puasa, pagi besok pukul 4:30 bangun song dah. Tuan-tuan, hak kita duk buat kerja projek ni, nak dapat apa? Ke saja ya kan? Nak dapat takwa. Nah, ingat senang ke bangun sok pukul 4:30? Pukul 5. Ingat senang ke tuan-tuan? Bangun-bangun terus makan. Susah tuan-tuan oi. Bangun-bangun makan terus. Susah. 5:30 kawan tak nak bangun awal. Belum ni jenis balok wal liat. Balok campur liat. Dah nak gerak pun payah. Tuan-tuan, ni siang hari pula, dia ni jenis kaki merokok. Jenis jebontor ni, tuan-tuan. Merokok ni lah, sedia dalam rumah rokok, dalam jamban rokok, atas katil rokok, dalam kereta rokok, naik motor nak pi beli kicap pun rokok. Tuan, bulan puasa kita tinggal. Nak dapat apa ni? Hak boleh tinggal semua hak yang kita duk buat rutin harian kita ni, kita boleh tinggal. Nak cari apa? Takwa. Ada apa sebenarnya dengan takwa ni? Saja-saja ya ke Tuhan bagi kat kita? Tak. Tuhan bagi ni, Allah bagi kat kita takwa ni. Sebab apa Pak Loi? Sebab nak masuk syurga. Tuan-tuan, orang hak ada takwa, tiket dia syurga. Dalil dia mana? Dalil dia. Bawa mai dalil. Kita cerita pasal dalil. Allah sebut dalam Quran, lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Saya berhenti ayat tu takat tu. Ayat tu ada lagi sambungan dia. Saya nak berhenti takat tu dulu, nak bagi faham. Ni cerita tiap-tiap malam tak terti lagi ni. Bukan kita lah, cerita Zimbabwe ni. Nak bagi reti. Tuan-tuan, faham dah, tapi tak apa nak reti lagi. Ni syurga Allah bagi pada orang yang bertakwa. Takwa ni tuan-tuan, dia bukan boleh dapat free. Takwa dia boleh dapat dengan cara apa? Amalan. Hak puasa kita, hak sujud kita, hak tarawih kita, hak sok kita, yang kita sedekah tiap-tiap malam bawa mai RM1, RM2 buh dalam poket, pukul 9 tidak lena dah.
Ni tarawih tak habis lagi. Nampak ustaz kuih cekang lagi. Dia kata ni gamak ni malam ni lambat pula kami. Lambat tak lambat lah tuan-tuan. Sejam lah. Pengurusi tak abang apa pun tadi. Mereka tak bagi apa pun. Setengah masjid, setengah surau dia abang. Ustaz, takat 20 minit je. Ni mai hari ni mereka tak abang apa. Pasal 2 jam. Pasal boleh. Jam. Nah. Bukan senang nak jumpa. Main jauh. 1 jam 16 minit. Macam. Terus nak balik. Takkan main cakap 20 minit ya. Dan bagi kenalah dengan sejam lebih tu. Koman 2 jam. Ni nak cerita takwa, hak kita nak cari ni apa? Syurga. Siapa nak masuk syurga angkat tangan? Tak berani kita. Dia tem segan dekat tangan macam duduk sekolah ustaz pun. Anda. Syurga ni tuan-tuan, Allah bagi pada orang yang dapat takwa. Gak-gak kita lah tuan-tuan. Senang ke susah nak masuk syurga? Dia kata tak tahu nak habaq Ustaz. Ada orang habaq senang, ada orang kata susah. Tuan-tuan, Allah berikan jawapan dalam Quran. Dah dapat takwa, itu matlamat kita bila kita puasa. Tuan-tuan, hak mai duk tunggu ni, tiap-tiap malam ada tazkirah, sat mula, sat habis, sat. Ni tuan-tuan, nak cari takwa. Ingat boleh balun habis dah. Lepas witir boleh balik. Rupanya habis tarawih. Tazkirah pula. Nak balik tak gamak. Nak keluar tak gamak. Motor duduk belah dalam. Sagi start motor dah lah. Motor jenis hingat. Satu kampung boleh dengar motor dah. Dan tu yang usung motor dulu. Luak baru dia start. Nu kawan kaki balik. Nah ni. Takwa jadi matlamat kita. Malam ni tuan-tuan buat satu checklist. Senarai semak. Hak daripada 1 sampai 10 Ramadan, kita dah tarawih, kita dah witir, kita dah semayang hajat, kita dah buat tahajud, kita dah puasa, kita dah sedekah, kita dah wakaf, kita dah keluar zakat, kita dah cakap baik. Tuan-tuan, checklist kita. Takwa Allah berikan pada kita syurga. Nah, syarat dia nak dapat takwa ni ada 5. Ada berapa maklum? Ada 6. 5. Orang abang 5, dia abang 6. 5. Nak dapat syurga, dia kena ada 5 sifat ni. Kalau tak ada, jangan mimpi. Allah sebut dalam Quran yang pertama, dia kena jadi orang yang sabar. Sabara, sabar. Tuan-tuan. So nak masuk syurga, kena ada sabar. Sabar bro. Sabar bro. Duk dalam ni pun sabar. Duk kena mai cokoh, nak balik tak balik sama banyak ni, dia suruh kita sabar. Tarawih, sabar. Tu imam baca panjang sikit, sabar. Tazkirah panjang sikit, malam ni sejam, sabar. Dia kata tu, dia sejam mampu. Tak nak orang mampu lagi dengar tazkirah Zat. Sabar lah Zat. Nak masuk syurga ni. Jadi, jadilah kita golongan orang-orang yang sabar. Sabarlah. Nah, tak memperinam banyak nak habis awal. Ke 10 dah. Nombor 2. As-sadiqin. Jadi golongan orang yang membenarkan. Benarkan ni makna apa? Apa yang ada dalam Quran dan juga hadis baginda Nabi SAW. Jadi kita hak nak masuk syurga, hak nak dapat takwa ni, kena jadi orang yang membenarkan. Kita baca Quran, kita faham Quran, kita tadabbur dengan ayat-ayat Quran. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita dah jadi orang yang membenarkan. Tengok ada benda tak betul, kena tinggal. Ada benda hak baik, buat.
Inilah maknanya membenarkan. Quran, Allah sentuh semua benda dalam kehidupan kita. Yang baik pun Allah cerita, hak tak baik pun Allah cerita. Manusia lagu kita ni hamba. Kita ni hamba, tuan-tuan. Kita mai atas dunia ni, kita ni sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah kami jadikan manusia dan jin melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Maknanya kita ni hamba. Tak ada apa. Tak ada apa kat kita ni, tuan-tuan. Kita main ni kosong. Balik pun kosong. Tu saya duduk belagak lah, tuan-tuan. Baru beli kereta Azia pun. Belagak nak mampu. Main masjid parking belah dalam. Belah kereta ustaz pula tu. Contoh, bukan tang ni. Cerita Zimbabwe ni. Ada dia blok kereta ustaz, tuan-tuan. Contoh. Jadi kita ni cari apa? Hidup kita atas dunia ni. Kita ni hamba. Jadi, apa yang kita nak bawa dengan Ramadan ni, jadi kita orang yang membenarkan. Nombor 3. Wal qanitin. Jadi orang yang taat dan patuh. Hak yang Allah suruh kita buat, buatlah. Yang Allah suruh kita tinggal, tinggallah. Soalnya hari ini yang Allah suruh kita buat, kita tinggal. Hak yang Allah suruh kita tinggal, kita buat. Jadi terbalik kurang. Tuan-tuan. Kata nak masuk syurga, tapi perangai kita tak macam orang nak masuk syurga. Kasar, suka mencarut, maki hamun orang, membawang, melengkuah, menserai, semua ada kat dia. Tapi nak masuk syurga. Tapi perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita tak menggambarkan kita ni macam nak dapat takwa dan penghuni syurga. Ni wal qanitin, nak taat ni bukan benda had mudah. Kena mengaji, maklum. Kena mengaji. Mengaji ni bukan takat ABC, bukan takat alif bata. Mengaji ni supaya kita ni jadi orang yang pembeda. Boleh tahu benda baik, boleh tahu benda hak tak baik. Ni zaman lah ni, tuan-tuan, kita rasa terancam. Ni dunia lala ni. Tuan-tuan tak rasa apa lagi kah? Tuan-tuan, ni dunia yang la ni pelik-pelik berlaku. Bukan takat pelik kejadian alam saja. Tingkah laku manusia pun jadi pelik. Ni baru ni saya jumpa 3 hari lepas. Ada satu orang, tuan-tuan, dia telefon saya. Cerita betul. Saya tak kenal dia. Dia kenal saya. Dia kata, ni Ustaz Aswar ke? Akulah. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah sikit. Ya, masalah apa ni? Ni siapa dia ni? Dia kata, tak, saya tak apalah. Dia kata, saya nak share dengan Ustaz saja. Nak minta pendapat. Ya, cerita. Dia kata, Ustaz, saya dah kahwin. Umur saya dekat-dekat 50 dah. 40 lebih. 46, 47 lah. Habis tu, dia kata, saya dah kahwin. Anak-anak semua dah besar lah. Di rumah saya ni, saya duduk di kampung. Saya duduk dengan pak saya, pak mentua dia lah. Pak bini dia. Saya tanya pula, pak mentua tu lelaki ke perempuan? Dia kata, bodoh Ustaz ni. Pak mentua lelaki lah, apa nama bapak, tuan-tuan. Tak apalah. Saya kata, apa masalah dia? Dia kata, tak Ustaz, bini saya ni duduk di rumah rajin berkemban. Ni cerita ni. Bini saya duduk di rumah rajin berkemban. Depan pak dia berkemban. Pakai tola ya. Atas ni, bawah. Saya kata, apa masalah dia? Tak, dia kata, saya syok, dia kata, bini saya buat benda tak elok dengan pak dia. Kita boleh bayang tak? Bukan orang Kuala Lumpur.
Bukan orang Johor Bahru. Bukan orang belah-belah pekan-pekan besar. Kok junjung ni ya? Melawak kata. Bukan junjung. Sekejap dia cari mampu. Tak. Tapi nak abang kata, bukan benda-benda besar. Dah. Allahu Akbar. Dunia lah. Tuan-tuan, yang kadang-kadang kita tak boleh fikir benda ni boleh berlaku. Subhanallah. Ini dunia. Tuan-tuan, dunia yang kita sedang diancam dengan wabak, bukan takat penyakit, bahkan wabak perangai dan sikap kita. Nah, tak kena gaya, dia viral je tuan-tuan. Pergi kita. Ni benda-benda macam ni, sebab itu akhirnya Allah minta supaya kita datangkan ketaatan kepada perintah Allah. Bila Ramadan mengajar kita nak masuk syurga, kena taat. Nombor 4. Nak habis dah tuan-tuan. Sampai 5 saya orang tu ya. Nampak tuan-tuan pun lagu stres dah. Dia kata aku tekat sejam pergi dah, dia kata. Jenis tidur awal. Orang tua memang tidur awal tuan-tuan. Nombor 4. Nombor 4 Allah kata wal munfiqin, orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah. Dan ada RM1, nampak budak-budak tukar bagi RM1. Nampak budak bagi RM1. Nampak budak bagi RM1. Nampak ustaz bagi RM100. Maknanya apa? Nak abang sedekah. Jumpa orang bagilah tuan-tuan. Kita kadang-kadang lah kedekut tak hidup masin. Bagilah tuan-tuan. Sedekahlah. Saya tadi nak mai tadi tuan-tuan isi minyak. Minyak RM100. Sampai RM99 2 kupang. Tak boleh masuk dah, minyak penuh. Nak pi kat pam tu jauh nak mampu. Tu nak pi ambil dengan 8 kupang tu. Lalas letak pam, start kereta belah tuan main tang ni. Jauh cashier 8 kupang tuan-tuan. Hak belakang saya tu motor. Dia kata ustaz rugi tak 8 kupang. Biar pi nak isi. Bagi pam kat dia, dia tolong motor dia 8 kupang, campur duit dia. Tuan-tuan, ni nak abang kata dunia bila kita infak harta, selamat hidup kita. Infak harta ni dia kena ada plus. Plus ni makna tambah. Campur dengan yakin. Soalnya hari ni kita bagi tapi yakin tak ada. Dapat ke? Dapat ke? Boleh balik ke? Tuan-tuan, soalnya yakin tu tak ada. Kita bagi-bagi, yakin tak ada. Tuan-tuan, bagi ya. Jangan bimbang, rezeki akan datang. Tu yang kadang-kadang saya pergi kedai makan tuan-tuan. Kedai tu ni tuan-tuan, baru ni sebelum puasa. Dia baru tampil ayat 1000 dinar. Di kedai tu, 4 penjuru. Dia buat frame, cantik lah tuan-tuan. Buat dengan bulu kambing. Dia pelekat situ ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 4 penjuru kedai. Kanan, kiri, atas pun ada. Saya kata tu dia ni sakar ni. Saya tanya ni maklum awak ni pelekat ayat 1000 dinar banyak sampai 4 penjuru. Dia kata ustaz pelaris. Apalah otak dia. Tuan-tuan, ayat 1000 dinar ni bukan dipamerkan. Tetapi naklah dibaca dan dipahami. Macam juga kita beli kereta baru. Tuan-tuan, beli kereta baru, bukan ada besar pun. Ativa. Hak barulah ni kan. Cantik juga tuan. Beli kereta tuan-tuan, tengok tang mana nak bubuh ni. Di rumah kita tu ada tasbih. Hak yang sepupu kita pi umrah tahun lepas tu, ada biji tasbih. Dia pun punya tak ada arah, biji tasbih tengah-tengah cermin tu. Cermin pandang belakang. Kita tanya dia ni awak hang bubuh tasbih, dia kata tak mau bagi accident. Lah. Tak ada kaitan pun tuan-tuan oi. Duk rumah baru, dia pergi beli frame Assalamualaikum tang depan pintu rumah. Patah galau pintu masuk utama.
Kita tanya dia, ni awak Pak Lomboh, Assalamualaikum. Dia kata, pasal tak mau bagi iblis masuk. Iblis dia bukan masuk ke pintu tu. Dia masuk ke tingkap. Dia kata, tu ke? Baru tahu. Tuan-tuan, infak harta ni, akhirnya Allah bagi tenang jiwa. Tak percaya, tuan-tuan buat. Ni nak masuk syurga. Yang kelima dan yang terakhir. Allah sebutkan pada kita, iaitulah wal mustaghfirina bil ashar. Minta ampun pada Allah waktu sahur. Nah, jadi kita bangun waktu sok ni tuan-tuan, bukan kita makan saja. Kita dok faham bangun sok ni makan. Dok, bangun sok ni minta ampun. Nah, bila nak minta ampun ni? Waktu sok lah. Dia tanya pula, Ustaz, waktu sok tu pukul berapa Ustaz? Bengong dia ni. Waktu sok tu pukul 9 pagi. Jangan kena buat betul, jenuh saya. Ini ajaran sesat ni. Waktu sok ni sebelum terbit fajar. Jadi, bila dah bangun sok, mintalah ampun pada Allah. Jangan lena ya. Nah, orang perempuan, dia bila sok bangun awal, bagus. Jenis laki tak mau lok perangat. Semua nak masak baru. Tu ke pukul 4 bangun dah. Kesian bini tuan-tuan. Dah lah masak pagi pukul 4 bangun. Habis-habis masak sejam, mai gerak kita setengah jam. Jenis payah bangun. Saya habang dah maklum, kalau payah bangun, gerak payah ni, sepak jubuk ya. Dah masak, orang tolong masak. Gerak, orang tolong gerak. Hak tu pun lihat. Bangun tu, dah lah baju pun tak pakai. Masam bau. Lepas tu dia kira nak ngap. Muka pun tak ada basuh. Lok la'ruh. Cabut bulu ketiak baru tahu. Loh tuan-tuan, orang dah tolong kita macam-macam. Tolong masak, tolong buat macam-macam. Petang, dia start motor, pergi cari rokok. Rokok habis, bekalan dunia akhirat dia habis. Dia sanggup pukul 7 suku, boleh start motor ni. Nu nak pergi cari bekalan dunia akhirat ni. Nah, mai kita bawa semangat baru. Boleh? Ramadan kita dah buat checklist, dan Ramadan yang berbaki 19 hari lagi ni, kita nak biar dianya menjadi Ramadan yang bukan bisya-bisya. Boleh? Semua kita nak cari semangat baru. Sekali ni aja tuan-tuan. Tahun depan belum tentu ada. Saya ada lagi lah, tuan-tuan tak ada dah. Melawak. Tuan-tuan, kita belum tentu tahu. Jadi, hak mana yang ada, kita buatlah yang sehabis baik. Nah, benda apa nak buat, ikut kemampuan masing-masing. Kalau duk cerita, hak besar-besar lagi, dia stres. Dia stres lagu ni, dia tak buat dah. Nah, jadi buat takat mana kita mampu. Tapi jangan pula bila habang kata mampu ni, lalah mayang tarawih 2 rakaat ya. Hak tu celaru. Nah, jadi cari kebaikan dalam Ramadan yang ada. Banyak disebut dengan kelebihan Ramadan. Jadi nak cerita, matlamatnya dah tahu nak dapat takwa di penghujung Ramadan, maka cari 5 sifat orang yang bertakwa yang akhirnya Allah anugerahkan dia dengan syurga. Boleh? Takat tu dululah tuan-tuan. Lapak waktu canai. 10 hari dah tak kau waktu canai ni. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi insan yang Allah paling redha dalam kehidupan kita. Dan di penghujungnya Allah anugerahkan kita dengan takwa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kadar itu pada malam ni, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada tu imam kita. Suara balik lah. Dulu mai tak balik lagi. Ni balik lah tuan.
Dulu perasan dia juga aku main ni. 2 tahun lepas ni. Tahun lepas tak ada. 2 tahun lepas perasan dia juga. Kat masjid ke kat sini lah. Tapi masa tu halus kecil. Ni buku yang besar lah. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi lah tuan-tuan. Boleh ke tu? Kan nak sambung lagi? Macam tak puas hati lah. Cukup lah dekat tu. Hak lain tuan-tuan pergi baca sendirilah. Mutalaah apa yang patut. Murajaah apa yang patut. InsyaAllah. Jangan kerja lena eh. Siang lena, malam lena, pagi lena, petang lena. Kerja lena, tembun dengan lena kita. Jadi biar kita cari yang baik-baik belaka, insya-Allah kita akan dapat. Jaga mulut, jaga lisan. Jaga tutur bicara, jaga akhlak, jaga adab kita. Jaga akidah kita dan jaga ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan Ramadan yang kita tempuh ni menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita sama-sama insya-Allah. Boleh? Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.